Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kelas hari ini, saya akan sambung berkenaan dengan chapter yang ketiga kita, iaitu chapter Laplace dan juga Z transform. Dan hari ini adalah subtopik yang terakhir dalam chapter 3, iaitu berkaitan dengan Z transform. Sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan Laplace, inverse Laplace dan juga sistem function untuk Laplace. Dan kita juga telah belajar berkenaan dengan Z transform, inverse Z transform, dan untuk yang subtopik terakhir, kita nak apply Z transform dan juga inverse Z transform ni ke dalam sistem function. Dan konsep dia hampir sama dengan sistem function yang telah kita pelajari dalam Laplace dan juga inverse Laplace. Jadi saya harap semua orang dapat bagi tumpuan terhadap apa yang kita akan belajar ini. Jadi topik 3.6.1 iaitu investigate how to get the input or transfer function of the system. Dan seperti kita tahu, kita dah belajar. Yang ni kita fokus kepada discrete time LTI system. Jadi bila sebut discrete, kita ada Yn, Sn dan juga Hn. Dan dalam bentuk Z transform, YZ, XZ dan juga HZ. Dan bila kita nak melibatkan sistem function, di mana kita nak apply satu signal input dan kita nak dapatkan satu output yang baru. Jadi kita akan rujuk gambar yang di bawah ni. Kita ada input, kita ada input Xn. Dan input tu juga boleh jadi dalam bentuk XZ, dan output dia Yn ataupun YZ. Dan di mana untuk dapatkan Yn ataupun output ni, biasanya kita akan apply bersama dengan impulse response, iaitu Hn ataupun Hz. Jadi bila melibatkan ketiga-tiga signal tersebut, dan biasanya kita akan pakai convolution, iaitu kita akan pakai Yn sama dengan Yn sama dengan Xn dan juga Hn. Kita akan pakai. Sama juga kalau YZ, kita akan pakai YZ XZ convolution dengan HZ. Bila sebut berkaitan dengan convolution, ini adalah relate dengan yang telah kita belajar dalam chapter 2. Chapter 2. Jadi bila chapter 2, kita ada beberapa metod yang telah kita belajar, iaitu kita belajar berkenaan dengan graphical method, analytical method, sign by column dan lain-lain. Jadi untuk kita nak apply, jadi untuk dapatkan sesuatu nilai Yn ke Xn ke ataupun Hn, kita perlu membuat proses convolution. Jadi convolution maknanya kena ingatlah proses-proses tadi, sama ada graphical ke, analytical ke, sign by column ke dan lain-lain. Itu kita kena ingatlah. Dan step dia agak panjang. Dan satu kelebihan sekiranya kita nak buat convolution, jika kita dapat buat convolution menggunakan Z transform. Kenapa kelebihan? Kenapa lebih? Sebab jika kita refer table, jika kita refer table Z transform, iaitu table properties of Z transform, kita boleh tengok dalam table tersebut, kita boleh check dalam table tersebut untuk convolution Xn dan juga Yn ataupun proses-proses melibatkan properties of convolution, dia hanya jadi darab saja. Maknanya kalau kita guna Xn convolution Hn, jika kita nak guna n, kita perlu buat proses-proses pada chapter 2, analytical, sama ada analytical ataupun graphical ataupun sign by column dan lain-lain. Tetapi sekiranya kita convert dulu n ni kepada z, h ni kepada z, n hn kepada hz, xn juga kepada xz. Jadi bila dah dalam keadaan Z transform, kita perlu refer table, dan kita boleh tengok dalam table dia, kita tak perlu buat convolution macam chapter 2. Kita hanya perlu buat darab saja. Jadi kita akan tengok contoh-contoh. Kita akan tengok beberapa contoh macam mana nak menyelesaikan soalan-soalan melibatkan sistem function ni. Jadi antara benda yang kita paling kena ingat adalah formula. Yang ni saya rasa semua orang dah ingat sebab kita dah apply formula ni daripada chapter 2 lagi. Yn sama dengan Xn convolution Hn, ataupun YZ sama dengan XZ convolution HZ, ataupun yang nak paling senang ingat ada, kita boleh ingat ini. XZ sama dengan YZ
HZ, ataupun sebaliknya, ataupun kita boleh ubah. Contohnya YZ, kita boleh ubah. Okey, YZ, mari kita pindah ke sini. Okey, dia akan jadi darab lah. YZ sama dengan HZ darab dengan XZ. Okey, jadi kita tengok contoh macam mana. Okey, contoh dia, example 3.6.1. Okey, diberi output Yn of discrete time LTI system. Yn, okey, dia bagi Yn. Yn dia bagi 2 1/3, okey, to the power of n un. Okey, ni Yn. Okey, ini adalah Yn, okey. Dan dia bagi Xn, Sn adalah un. Okey, dia bagi, maknanya dia dah bagi dua, dia bagi Yn, dia bagi Xn. Okey, soalan A, find the impulse response Hn. Dia minta kita cari Hn. Soalan minta kita cari Hn. Jadi macam mana cari Hn? Jadi ingat pada formula balik. Formula balik, saya patah balik kepada slide sebelum ni. Macam mana kita nak dapatkan Hn? Cara dia, kita kena alih. Okey, nak dapatkan Hn, kita alih lah formula. Kita boleh ubah suai formula ni. Jadi nak dapatkan Hn adalah dengan cara YZ kita bagikan dengan XZ. Kita tengok contoh. Okey. Okey, jadi nak dapatkan Hn, okey, menggunakan Z transform. Untuk menggunakan Z transform, cara dia, kita maknanya kalau kita nak gunakan Z transform, semua kita kena convert kepada Z dulu. Xn kena convert kepada Xz, Un kena convert kepada Z. Okey. Y semua NN kita kena convert kepada Z. Jadi ni Xn jadi Xz, Un akan jadi revertible. Jadi kita revertible Z transform yang pertama, Z per Z tolak 1. Yn akan jadi YZ. Okey, yang 2/1/3 NUN ni kita revertible, dia akan dapat 2Z per Z tolak 1/3. Okey, ini kita revertible. Okey, jadi untuk dapatkan Hn dalam menggunakan Z transform, sama juga Hn pun kita kena convert kepada Hz. Okey, jadi formula kita dapat Hz sama dengan YZ bahagi dengan X per Z. YZ bahagi dengan XZ. Okey, jadi YZ kita dah ada, ni YZ kita. Okey, YZ kita. Okey. Ni 2Z per Z tolak 1/3. Okey, kita salin je. XZ iaitu UN. UN tadi jadi Z per Z tolak 1. Okey, bahagi. Okey, jadi yang atas ni, okey, bahagi dengan bawah. Okey, bila bahagi dia akan jadi darab, dia terbalikkan. Okey, pengiraan dia ni menggunakan kaedah matematik biasalah. Jadi 2Z per Z tolak 1/3 darab dengan Z tolak 1 per Z. Okey, jadi kita darab dia 2Z per Z tolak 1 per Z darab Z tolak 1/3. Okey, jadi yang mana kita boleh matikan, kita matikan. Okey, kita akan dapat ni ringkas dia. Okey, dah dapat macam ni. Seterusnya kita dah dapat ni. Jadi kita perlu convert kepada N balik, sebab soalan minta kita cari N. Jadi nak convert Z kepada N ni, kalau kita nak refer table direct macam ni, kita tak ada. Jadi cara guna kaedah yang, antara kaedah yang kita boleh guna adalah kita gunakan kaedah partial fraction. Okey, partial fraction. Jadi macam sebelum ni yang telah diajar untuk Z transform, biasanya okey, kita permudahkan untuk dapatkan HZ. Cara dia adalah kita, okey, kita nak pecah, sebab kita nak pecahkan A dengan B ni. Okey, A dan B ni, cara dia kita tambahkan Z dekat bawah. Cara dia kita darabkan dengan per Z. Jadi yang bawah ni pun kita kena darab per Z juga lah. Per Z. Okey, jadi bila dah ada Z dengan Z tolak 1/3, jadi kita boleh pecahkan A dan B menggunakan partial fraction. Dan nak dapatkan A dan B, kita kena ingatlah proses partial fraction. Okey, ada step-step dia untuk dapatkan A macam mana, B macam mana. Jadi hasil daripada pengiraan A kita dapat 6. Okey, B kita dapat negatif 4. Okey, daripada sini barulah kita boleh refer table, kita buat inverse Z transform, jadi kita dapat, ini adalah jawapan dia. Okey, jadi selesai untuk soalan A, untuk kita dapatkan nilai Hn. Jadi daripada sini, maksudnya proses dekat sini berlaku, asalnya Hn, asalnya semua adalah dalam bentuk N. Okey, disebabkan kita nak buat convolution menggunakan lebih kaedah senang, kita tak nak guna kaedah pada chapter 2, cara dia kita kena convert kepada Z transform dahulu. Lepas dah convert kepada Z transform, barulah kita convert balik kepada Hn. Okey, jadi bila daripada nak convert balik kepada N tu lah, akan melibatkan beberapa proses yang lain. Contoh dia partial fraction. Okey, saya harap boleh faham kat sini. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B, saya tengok dulu soalan B.
Okey, B. Okey, dia kata soalan minta find yn. Okey, dia minta cari yn pula. Okey, soalan minta cari yn when the input of xn, okey, diberi xn adalah ini. Ini adalah xn. Okey. Okey, jadi soalan, jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, dia minta kita cari yn. Okey, kita kena cari yn. Okey, kita kena cari nilai yn. Okey, dan xn diberi nilai yang baru, okey, iaitu 1/2 NUN, dan Hn pun kita boleh pakai, kita pakai Hn nya ni. Kita pakai Hn pada slide yang pada soalan A tadi. Ni, okey, kita pakai Hn nya ni. Okey, Hn nya ni kita akan pakai. Okey, ataupun Hz yang ni kita akan pakai ni. Jadi nak dapatkan yn kita kena ingat formula. Jadi nak pakai yn, okey, sekiranya kita nak buat convolution menggunakan chapter 2 panjanglah. Jadi untuk jika kita nak gunakan convolution menggunakan Z transform, iaitu lebih mudah. Okey, cara dia adalah YZ, sebab kita nak cari YZ, jadi formula YZ sama dengan XZ convolution XZ. Okey, dalam table properties of Z transform, iaitu table kedua, bila convolution kita hanya darab saja. Kita darab. Okey, kita darab. Daripada sini convolution kita darab. Okey, jadi kita masuk nilai lah. Okey, XZ tadi, XZ ni XZ. Okey, ni XZ. Okey, HZ. Okey, HZ. Okey, HZ yang kita dapat adalah tadi 6 tolak 4Z per Z tolak 1/3. Okey, jadi dekat sini kita boleh permudahkan dia. Kita boleh permudahkan lagi, kita darab silang, kita darab, kita samakan pembawah sini, kita faktorkan semua kita dah darab, kita akan dapat 2Z tolak 2 per Z tolak 1/3. Okey, jadi dekat sini dia dah ringkaskan. Jadi menggunakan kaedah matematik, anda sepatutnya boleh convert daripada sini. Okey, daripada 6 tolak 4Z per Z tolak 1/3, cuba buat, masing-masing cuba sebuat sendiri. Okey, kamu cuba ringkaskan, kamu akan dapat 2Z tolak 2 per Z tolak 1/3. Okey, dekat sini dia tak tunjukkan. Jadi sebab saya mengharapkan kemahiran matematik anda mahir, jadi dekat sini saya shortcut sedikit, terus saya bagi yang telah dipermudahkan. Okey, jadi daripada disebabkan dia darab, jadi you kena darab lah HZ dan juga XZ. Okey, darab. Jadi 2Z kuasa 2 tolak 2Z. Okey, darab 2 ni. Okey, darab. Okey, last kali dapat ini. Okey, dan kita nak selesai. Okey, kita dah dapat convolution untuk YZ ni, kedua-dua, maknanya XZ dengan HZ ni kita dah dapat. Seterusnya kita perlu convert balik kepada N. Kita perlu convert balik kepada N. Jadi cara macam mana nak convert kepada N, kita akan buat inverse Z transform lah. Okey, tetapi kalau kita refer table Z transform direct, kita tak akan dapat, sebab tak ada pun ciri-ciri pada equation dalam table Z transform tu. Macam kita boleh ikut follow macam ni sebiji, tak ada. Jadi cara dia adalah kita kena buat partial fraction. Okey, kita akan buat partial fraction. Okey, nak buat partial fraction, jadi nak permudahkan dia, okey, sebab kita nak kurangkan satu Z kat sini, jadi kita pun darabkan dengan per Z. Okey, darabkan dengan per Z. Okey, Z kat bawah, jadi sini pun ada kat bawah. Okey, jadi dekat situ kita boleh, yang mana kita boleh ringkaskan, kita boleh ringkaskan. Contohnya ni kita boleh matikan. Okey, akan dapat macam ni. Okey, bila dah dapat dua persamaan di bawah, jadi dah ada kat bawah ada dua persamaan, ada dua kurungan. Okey, jadi kita boleh pakai partial fraction AB lah. Okey, A yang ni, okey, B dan yang ni. Okey, dan kita teruskan dengan proses untuk cari A dan B. Kita carikan nilai A, carikan nilai B menggunakan kaedah yang sebelum ni yang telah dia ajar. Okey, dan A kita dapat 8, B kita dapat -6. Okey, dan seterusnya daripada sini Z ni kita kena hilangkan balik Z ni. Jadi nak hilangkan balik kita kena darabkan Z. Okey, darab Z sini, sini mati. Okey, jadi kat sini akan ada Z balik. Okey, dan seterusnya kita kena convert lah refer table, maka kita akan dapat jawapan di bawah ini. Okey, okey, jadi itu adalah contoh, saya bagi beberapa contoh yang melibatkan Z transform. Okey, kita nak buat convolution. Okey, maksudnya di sini Z convolution kita boleh buat dua cara. Satu, kita boleh buat cara menggunakan kaedah dalam chapter 2, iaitu sama ada nak pakai graphical method ke, nak pakai analytical method, sign by column dan lain-lain yang ada pada chapter 2. Ataupun dengan cara yang paling mudah, sekiranya kita nak pakai Z transform, dia lebih mudah. Okey, sebab
bila Z transform, convolution ni ditukar dia hanya jadi darab. Dan kita tapi kita kena ingatlah formula ni. Formula ni kita kena ingat. Okey, alright. Jadi dan hasil dia kita akan dapat proses. Jadi di sini nak menceritakan bahawa contoh dia jika untuk sistem biasanya kita akan pakai convolution. Okey, jadi bila step-step untuk convolution tu sama ada kita nak pakai chapter 2 ataupun nak pakai pada Z transform pun boleh, tak ada masalah. Untuk discrete time signal. Okey, tapi kalau untuk continuous time signal kita kena pakai Laplace lah. Laplace ataupun inverse Laplace. Jadi cara dia sama, iaitu daripada N kita kena convert kepada Z, daripada Z kita kena convert balik kepada N. Jadi dekat situ kemahiran convert daripada Z kepada Z transform, daripada N kepada Z, Z kepada N balik, itu inverse Z transform kita kena tahu. Okey. Jadi saya harap semua orang boleh faham. Okey, dan saya tinggalkan dekat sini. Okey, equation exercise 5 boleh cuba buat. Dia juga boleh refer dalam buku rujukan. Okey, nanti kalau ada masa nanti kita boleh berbincang soalan ini. Dia menggunakan konsep yang sama. Okey, juga boleh refer contoh ni, dia seakan-akan latihan dalam yang telah saya berikan dalam sistem function untuk Laplace. Okey. Jadi okey, jadi berakhirnya lah chapter yang ketiga, iaitu Z chapter 3, iaitu kita belajar berkenaan dengan Laplace dan juga Z transform dalam LTI system. Jadi saya harap semua orang boleh go through balik semua daripada kita belajar daripada subtopik yang pertama dalam chapter 3, Laplace, okey, inverse Laplace. Okey, lepas tu kita belajar sistem dalam untuk Laplace dan juga inverse Laplace. Okey, Z transform, inverse Z transform dan juga sistem function. Okey, di mana kita gunakan Z transform dan juga inverse Z transform. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya harap semua dapat ulang kaji, terus ulang kaji. Jangan tinggal. Okey, jika anda tak faham boleh terus PM saya ataupun boleh tanya saya. Jadi untuk kali ini itu saja. Jadi kita jumpa lagi akan datang untuk kelas ataupun pada kelas seterusnya. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.